Okey, jadi kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalkulator dah ada dah? Dah. Okey, kalau macam cikgu suruh buat soalan nanti, cikgu punya style, Alisa kena snap lepas tu hantar dekat cikgu, okey? Okey boleh. Okey, cikgu macam tu, Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, cikgu dapat daripada Mak. Mak nama teacher Mak teacher Teacher Anis. Okey. Teacher Anis. Okey, daripada Mak suruh drill soalan UASA, betul? Okey, dah buat belum? Dah. Okey. Yang A je. Sebab dalam bila final? Bulan 1. Bulan 1 boleh lagi catch up, jangan risau. Okey, jadi kita akan pergi kepada share screen. Cikgu dah mula share screen. Boleh nampak dah skrin cikgu share? Boleh. Okey, jadi untuk yang pertama-tama sekalinya, kita akan pergi kepada soalan-soalan objektif. Okey, yang soalan cikgu bagi ni adalah soal yang keseluruhan kebanyakan sekolah pakai untuk 2022/2023. Maksudnya tahun lepas. Sekolah cikgu pakai ni, sekolah orang lain pun pakai soalan ni. Kenapa cikgu suruh jawab juga soalan ni? Yang pertama adalah format dia sama. Format yang Alisa buat nanti adalah sama macam dekat depan. Okey. Dan bentuk-bentuk soalannya lebih kurang sama. Jadi cikgu takut yang diubah tu hanya nombor sahaja. Jadi dekat situ kita boleh cuba buat drill balik. Kita tengok ada berapa bab kita tak faham semua. Okey. Jadi kalau dekat sekolah banyak tak bab tak faham? Banyak. Sebab cikgu Banyak. ajar laju. Eh. Cikgu ajar laju kan? Okey, Hmm. jadi dalam matematik tingkatan 2 ni ada 13 bab tau. Kalau cikgu pergi sejam 13 bab cukup ke? Cukup? Mana cukup? Mana cukup? Mana boleh 13 bab 1 jam. Okey. Jadi dengan nak catch up 13 bab, sebab tu cikgu suruh buat USA ni. Sebab dalam USA ni ada 13 bab tu. Okey, kita mulakan boleh? Boleh. Okey, jadi yang pertama-tama sekali kita akan jawab soalan objektif. Okey, ini adalah soalan objektif. Okey, jadi ini adalah satu jujukan. Jujukan di dekat bab awal sekali. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 1. Kita pergi kepada soalan nombor 1. Okey, senang je. Yang pertama sekali, kalau kita nak menjawab soalan jujukan, kita tengok dia punya pattern nombor. Pattern nombor. Okey. Jadi untuk jujukan ni, dia ada 4 keadaan je. Sama ada di dalam keadaan tambah, tolak, darab, bahagi. Untuk jujukan tambah dan darab, Alisa kena faham apabila dia dalam keadaan tambah dan darab, jujukan tu mesti menaik. Menaik ni bermaksud dia makin besar. Dan kalau untuk tolak dan bahagi, jujukan dia mesti menurun. Menurun ni maksudnya makin kecil. Jelas sampai situ? Jelas. Okey, baik. Sekarang ni kita nak tahu di dalam keadaan tambah, dia menaik ataupun menurun. Okey, cuba Alisa baca -3, -6, -9, -12. Agak-agak dia menurun ke menaik? Dia Tak apa, salah tak apa. Nanti cikgu ajar kalau Alisa tak tahu. menurun. Okey, pandai. Dia menurun. Bagus. Kenapa takut-takut tu? Okey, jadi kalau dia dalam keadaan menurun, maksudnya kita faham, kita boleh pakai dia dalam keadaan tolak ataupun dia dalam keadaan bahagi. Dia dekat dalam kurungan ni, tolak ataupun bahagi. Jadi yang ada darab
yang ada darab kita terus pangkah. Yang ada darab kita terus pangkah. Mendarab, menambah. Okey. Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada A dan B. Okey. Jadi untuk menolak dekat sini, dia dalam keadaan tolak ataupun bahagi, kita tengok pula. Okey, Alisa boleh tengok. Kalau dia dalam keadaan tolak, pattern dia adalah dalam keadaan perubahan kecil. Perubahan kecil. Kalau cikgu cakap dalam keadaan bahagi, maksudnya dia punya perubahan adalah perubahan, dia punya skala perubahan tu besar. Sebagai contoh, cikgu cakap tolak 4, cikgu buat macam ni cikgu buat 100 kecil tolak 2 jadi 98. 98 tolak 2 dia jadi 96. 96 tolak 2 dia akan jadi 94. Yang ini kita panggil dia dalam keadaan tolak. Boleh faham? Jelas. Okey, kalau perubahan besar masuk cikgu dekat sini, 100, cikgu pergi bahagi 2. Kita boleh tengok 100 bahagi 2 kita dapat 50. 50 bahagi 2 kita dapat 25. Jadi apa yang cikgu nak Alisa nampak dekat sini, perubahan kalau dia dalam keadaan tolak, perubahan dia kecil. Perubahan kalau dalam keadaan bahagi adalah perubahan dia besar. Maksudnya 100 nak pergi ke 50 tu kan besar. Berbanding 100 jadi 98. Okey, sampai situ jelas? Jelas? Okey, jadi kita tengok pula kepada kita punya nombor agak-agak, nombor dekat sini, perubahan besar ke perubahan kecil? Perubahan kecil. Okey, dia dalam keadaan perubahan kecil. Okey, jadi kalau dia dalam keadaan perubahan kecil, step yang seterusnya Lisa kena buat, apa yang kita kena buat? Kita kena ambil nombor depan, tolak nombor belakang. Sebab apa? Sebab kita pakai tolak sekarang. Okey. Jadi -6 tolak nombor belakang, -3. Okey, cuba tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa? -3. Okey, kita dapat -3. Maksudnya dekat nombor ni dia berkurang sebanyak -3. Tolak 3. Ni tolak 3. Ni tolak 3. Jelas ke apa yang cikgu cuba sampaikan? Jelas? Okey. Itu dalam keadaan tolak tau. Kalau dalam keadaan bahagi lain pula. Maksudnya bila kita dah detect dia tolak, terus ambil nombor depan, tolak dengan nombor belakang. Kalau Alisa tengok perubahan besar, terus ambil nombor belakang, nombor depan, bahagi nombor belakang. Itu cara dia. Jelas? Jelas? Okey. Jadi sekarang kita tolak 3. Maksudnya dia punya jawapan menambah -3 kepada nombor sebelumnya. Maksudnya bila cikgu buat -3 tambah -3, cuba tekan kalkulator dapat berapa? -6. Okey, -6. Ni nombor pertama dia nombor -3. Nombor kedua dia -6. Okey, kita cek lagi sekali. -6 menambah -3 tambah -3. Okey, cuba tekan kalkulator lagi sekali dapat berapa? -9. Okey, -9. Kan kita dapat -9 dekat sini. Jadi jawapan dia adalah A. Boleh faham ke cara step tu? Boleh. Okey. Okey, jadi sekarang cikgu nak Alisa kena salin yang ini. Okey. Tapi nantilah cikgu akan send rakaman kelas. Nanti setiap soalan ada nota dia cikgu buat dekat sebelah, salin. Okey. 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 Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 2 pula, boleh? Boleh. Alisa dapat A tak soalan nombor 1 ni? Dapat. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan nombor 2.
Masing-masing kita tengok kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni ramai sangat yang lemah. Alisa lemah tak yang ni? Lemah. Okey. Baik, kalau Alisa lemah, yang ini cikgu akan ajar dulu Alisa tentang satu benda. Yang kita belajar sekarang adalah algebra. Dah pernah dengar belum algebra tu apa? Pernah. Okey, algebra ni kalau Alisa senang sikit nak faham, algebra tu adalah huruf. Huruf. Kalau algebra kalau Alisa tengok 3 tambah 3, yang ni dia tak pakai algebra. Kalau Alisa tengok 3 tambah X, ini ada huruf. Maksudnya sini adalah algebra. Dia pakai algebra. Sampai situ jelas? Jelas. Okey. Okey, jadi cikgu pergi kepada algebra ni terbahagi kepada 2. Kalau Alisa faham yang cikgu ajar ni, terus Alisa boleh jawab soalan tadi. Okey, habis dekat situ. Okey, algebra ni terbahagi kepada 2. Kalau sempat salin Okey. Tengah Okey. Tengah salin. Okey, yang pertama, algebra ni terbahagi kepada sebutan serupa. Sebutan serupa. Okey. Yang kedua, di bahagiannya adalah sebutan tidak serupa. Dia ada sebutan serupa, dia ada sebutan tak serupa. Apa tu? Okey, sebutan serupa definisinya adalah keadaan yang sama. Keadaan yang sama. Okey. Sebutan tak serupa ni macam mana? Sebutan tak serupa ni adalah apabila keadaan yang berbeza. Berbeza. Okey, sampai situ jelas? Jelas. Okey, apa keadaan yang sama? Okey, keadaan yang pertama adalah dia dalam keadaan huruf sama. Apa maksud huruf sama? Contoh, ada 5A tambah 3A. Dekat sini huruf A dia adalah sama. Dua-dua huruf A. Okey, sampai situ alright. Alright tak alright? Alright. Okey. Kalau sebutan tak serupa, dia dalam keadaan, dia dalam pula keadaan huruf berbeza. Huruf berbeza. Apa maksud huruf berbeza? Okey, 5A tambah 3B. Dekat sini adalah huruf A, dekat sini adalah huruf B. Okey, sampai situ jelas? Jelas. Okey, kemudian ada satu lagi keadaan yang di mana kita tengok dia dalam keadaan integer sahaja. Integer tu apa? Integer tu maksudnya nombor bulat. Integer tu maksudnya nombor bulat. Nombor bulat tu apa? Nombor apa ni? Ni kosong ni nombor bulat ke nombor petak? Bulat. Mana ada nombor petak? Nombor kosong tu nombor bulat. Okey, nombor ni dia terbahagi kepada 3. Satu kita panggil 1/2. Bila kita nampak per ni dalam keadaan apa? Keadaan bagi. Okey, bahagi ataupun nama lain dia pecahan. Okey, kalau cikgu buat 1.2 ni dalam keadaan apa? Keadaan apa? Perpuluhan. Perpuluhan. Okey, kalau cikgu tulis 1 je, ni barulah dalam keadaan nombor bulat. Ini 3 keadaan nombor. Kalau kita tengok ada pecahan, maksud ada per dekat situ, ada sesuatu yang memisahkan, ada belah atas dengan nombor belah bawah, kita panggil tu pecahan. Kalau dia ada titik, dia ada titik, maksudnya dekat situ dia dalam keadaan perpuluhan. Okey, kalau dia tak ada palang dan dia tak ada titik, maksudnya dia dalam keadaan nombor bulat. Jelas? Jelas. Okey, sekarang integer sahaja maksud cikgu dekat sini, cikgu buat 5 tambah 3.
Dua-dua dalam keadaan nombor bulat. Maksudnya tak ada huruf pun sebelah 5 tu tak ada huruf, sebelah 3 pun tak ada huruf. Okey, jelas? Jelas? Okey. Kalau keadaan yang berbeza ni macam mana? Tengok betul-betul. Okey, kalau keadaan yang berbeza ni adalah dia dalam keadaan bercampur. Bercampur ni apa maksud dia? Maksudnya ada huruf dan tak ada huruf. Okey, jelas sampai sini? Jelas? Okey. Okey, jadi cikgu teruskan. Kenapa kita belajar sebutan serupa dengan sebutan tak serupa ni? Okey. Sebutan serupa kita belajar dia boleh diselesaikan. Boleh diselesaikan. Apa maksud boleh diselesaikan? Boleh diselesaikan dalam keadaan tambah dan tolak. Apa maksud cikgu boleh diselesaikan? Contoh kalau cikgu buat 5 tambah 3. 5 tambah 3 dapat berapa? 8. Okey, 8. Nampak kita dah selesaikan 5 tambah 3 tu. Jelas? Jelas? Okey, kalau cikgu buat 5A tambah 3A. 5A tambah 3A, kita tambahkan nombor depan dia. 5 tambah 3, 8. Dia ada huruf A. Jadi kat sini kita dapat 8A. Boleh faham? Boleh? Okey, kalau cikgu pergi kepada sebutan tak serupa, dia tidak boleh diselesaikan. Tidak boleh diselesaikan. Okey, apa maksudnya tak boleh diselesaikan dalam keadaan tambah dan tolak? Sebagai contoh, kalau cikgu buat ada soalan 5A tambah 3B, dekat sini dia tak boleh diselesaikan. Jadi dia akan dapat jawapan yang sama iaitu 5A tambah 3B juga. Sebab dia tak boleh ditambahkan. Sebab apa? Sebab sebutan dia berbeza. Jelas? Jelas? Okey, kalau cikgu buat 5A tambah dengan 3, cikgu akan dapat sebutan huruf yang sama. 5A tambah 3 juga. Sebab apa tak boleh? Sebab dia bukan benda yang sama. Okey, boleh faham? Boleh? Okey. Sebagai contoh, sebab masa kita singkat, selalu cikgu ajar matematik 2 jam. Okey. Jadi, kalau cikgu buat 3A tambah 7A tambah 5. Alisa rasa mana sebutan serupa dekat sini? 3A dengan 7A. Okey, 3A tambah 7A dapat berapa? 10A. 10A. 5 tu boleh ditambahkan tak? Tak. Kenapa tak? Sebab dia tak boleh. Sebab dia nombor bulat. Okey. 10A tambah 5. Inilah jawapan dia. Hmm. Nampak? Kita hanya selesaikan sesuatu sebutan yang sama sahaja. Okey, sampai sini jelas? Jelas? Okey, kita tengok balik soalan tadi. Kita tengok balik soalan tadi. Kalau kita tengok balik soalan ni tadi. 3K tolak 7. Boleh ke 3K tolak 7? Tak. Kenapa tak? Sebab dia tak sama. Ya, sebab itulah bila dekat soalan A tu dia tunjuk 3K tolak 7. Sebab dia tak boleh nak ditambah dan ditolakkan. Okey, sampai situ jelas? Jelas? Kalau Alisha tengok, Y tak boleh tambah dengan 2N. Kenapa Y tak boleh tambah dengan 2N? Kenapa? Dia lain. Tak sama. Dia lain. Sebutan dia tak sama. Sama juga X dengan 3. Satu ada huruf, satu nombor je. Jadi dia tak sama dekat situ. Jelas? Jelas? 2X dengan 5 ni, dia tak sama dekat situ. Jadi dia tak boleh ditambahkan. Sampai situ jelas? Jelas? Okey. Yang ni nanti Alisa kena salin. Jadi cikgu nak teruskan. Cikgu nak teruskan boleh? Boleh? Ini baru konsep tambah dan tolak. Kita ada 2 lagi iaitu darab dan bahagi.
Cumanya dekat sini cikgu nak Alisa faham yang cikgu tak pergi lagi pada bahagi. Sebab takut tak sempat. Okey, jadi sekejap. Okey, jadi dekat sini faham dah tambah tolak algebra ni. Faham? Ni je sebenarnya yang cikgu sekolah terang panjang-panjang tu. Okey, jadi dekat sini cikgu ajar Alisa pula tentang darab. Darab dia tak sama macam tambah tolak. Darab dia ada tips. Darab dekat sini maksudnya dia dalam keadaan bercampur. Kita gabungkan semua. Gabungkan semua. Apa maksud gabungkan semua? Okey, kalau cikgu buat 5A tambah 3 dapat berapa? 5, 8A. Ya, kenapa Alisa boleh tambah ke tu? Oh, tak. Dia akan dapat 5A tambah 3. Kenapa tak boleh tambah? Sebab dia tak sama. Okey, tu konsep tadi. Cikgu tak nak bertukar. Kalau dia dalam keadaan darab. Darab maksudnya nombor darab dengan nombor. Nombor darab dengan nombor. Huruf darab dengan huruf. Ini adalah konsep untuk pendaraban. Apa maksudnya? Okey. Cikgu ambil nombor sama, 5A darab 3. Okey, sekarang nombor dengan nombor. 5 darab 3 dapat berapa? 15. 15. A darab, dia tak ada kawan kan? Jadi kita bubuh sahaja A. 15A. Ini perbezaan apabila dia dalam keadaan tambah dan darab. Boleh faham? Boleh? Okey. Kalau nombor dengan nombor ni tak ada masalah, tekan sahaja kalkulator. Tekan sahaja kalkulator. Ni kena salin tahu nanti tahu. Habis kelas salin. Okey, kalau huruf dengan huruf dia terbahagi kepada 2. Yang pertama huruf sama dan huruf lain dulu cikgu buat. Huruf berbeza. Huruf berbeza. Bahagian pertama. Bahagian kedua adalah huruf sama. Okey, kalau huruf berbeza, A darab B. A darab B kita boleh terus gabung, dia akan jadi AB. Faham? Faham? Kalau A darab B darab C, kita boleh terus gabung, ABC. Okey. Okey. Kalau K darab F darab C, dapat apa? KFC. KFC. Okey, kalau huruf sama, apa maksud huruf sama? A darab A, bila huruf dia sama, dia berulang berapa kali A dia? 2. Okey, jadi dia akan dapat A kuasa 2. Kalau cikgu ulangkan 3 kali A darab A darab A, rasa-rasa jawapannya berapa? A kuasa 3. Ya, A kuasa 3. Jelas? Jelas? Okey. Jadi kena faham. Senang je darab-darab ni. Okey. Jadi kita menjawab soalan yang tadi tu boleh? Kita jawab sama-sama boleh? Boleh? Okey. Jadi Alisa yang kena tekan kalkulator, Alisa yang kena bagi jawapan kat cikgu. Okey. Jadi kita nak jawab ni soalan nombor 2 ni alang-alang tu. Ini namanya algebra. Ini baru apa orang kata sebutan algebra tau. Cara nak selesaikan algebra ni lain pula. Tu nanti cikgu ajar. Okey. Kita pergi kepada soalan A. 3K tolak 7 kuasa 2. Apa maksud kuasa 2 dekat situ Alisa? Dia ada 2 kurungan. Okey. 3K tolak 7 kurungan pertama. 3K tolak 7 kurungan kedua. Sampai situ jelas? Jelas? Okey. Sekarang ni, pendaraban dia adalah mula daripada 3K. 3K kena darab dengan 3K. Jadi kalau kita takut, kita cuai, kita buat 3K darab 3K. Tulis dekat belah bawah tu. Okey. Sekarang
Alisa tolong cikgu. Nombor darab nombor. 3 darab 3 berapa? 9. 9. K darab K dapat berapa? K kuasa 2. Pandai. Okey, seterusnya 3K ni darab pula dengan negatif 7. 3K darab negatif 7. Nombor darab nombor. 3 darab negatif 7 berapa? 3 darab Nah, tekan kalkulator. negatif 21. Ya, kita tulis sahaja negatif 21. K. K ni nak buat apa, Alisa? Tulis. Ya, pandai. Habis, selesai. Maksudnya Alisa dah selesaikan dah pendaraban kat situ. Okey. Sekarang cikgu buat pula negatif 7 darab 3K. Cikgu tulis. Nak bagi nampak senang kita tulis. Negatif 7 darab 3K. Tolong cikgu, negatif 7 darab 3 dapat berapa? Negatif 21. Ya, kita akan dapat negatif 21. K ni nak buat apa? Tulis. Okey, tulis. Salin. Okey, seterusnya negatif 7 darab dengan negatif 7. Nampak anak panah ni? Anak panah ni maksudnya pendaraban. Negatif 7 darab negatif 7. Tekan kalkulator dapat berapa? 49. Okey, kalau dia 49, dia dalam keadaan positif ke negatif? Positif. Okey, kita tulis positif 49. Jelas? Jelas? Okey, mana sebutan serupa dekat sini rasa-rasa? Ni, kat sini, kat depan ni. Mana sebutan serupa dekat sini? Yang Alisa dapat ni, mana sebutan serupa dia? 21K. Okey, 21K. Cikgu bulatkan 21K. Sekarang ni nak tulis apa? 9K ni tak ada kawan dia kan? Tak ada sebutan serupa dengan dia kan? Okay. Tak ada. Jadi kita salin sahaja balik. Boleh faham? Boleh? Okey. Negatif 21 dengan negatif 21 ni sebutan serupa. Jadi salin je dalam kalkulator nombor dia. Salin negatif 21, negatif 21, negatif 21. Cuba tekan kalkulator dapat berapa? Dia tolak Tolak 21. Kena salin tolak ni tau. Tolak 21, tolak 21. Dapat berapa? Negatif 42. Okey, negatif 42. K. Kena ada K. Sebab apa? Sebab sini ada K, sini ada K. Jelas? Jelas? Okey, 49 ni kita boleh terus salin sebab tak ada sebutan yang serupa. Jadi inilah jalan kerja dia. Boleh faham? Boleh? Okey. Okey, jadi berdasarkan apa yang cikgu tunjuk dekat depan, berdasarkan apa yang cikgu tunjuk dekat depan, Alisa tahu kan ni yang sebelum ni yang cikgu tunjuk ni kat depan ni? Tahu? Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini cikgu nak tengok Alisa cuba buat D. 2X tambah 5 kuasa 2. Cuba selesaikan. Lepas tu hantar dekat WhatsApp cikgu boleh? Boleh? Okey, cuba buat.
Okey, dapat ke tu? Dapat. Jom. Tengah buat. Okey, dah siap? Dah. Okey. Tengok contoh yang cikgu bagi kan. Okey, cikgu bagi 1 minit lagi boleh? Boleh? Oh, tengah siap dah Haa. Okey, bagus. Okey, jadi Alisa dah hantar dah dekat cikgu. Cikgu tengok 2x darab 2x. 2x darab 2x tu 4x kuasa 2. Nampak tu? Alisa. Okey. 2x. Okey, kita tengok sama-sama jawapan Alisa kan. 2x dengan 2x tambah 5 sampai situ dah betul dah. Okey, dekat bawah ni 2x darab 2x. Maksudnya x darab x kan huruf yang sama. Dia jadi 4x kuasa 2. Jadi Alisa buat 4x sahaja. Okey, 2x darab dengan 5 kita dapat 10x. Okey, betul. 2x darab 5x. 5 kita dapat 10x sahaja. Betul. 5 darab 5 kita dapat 25. Jadi yang tersilapnya hanya 4x kuasa 2 sahaja. Yang lain semua betul. Jelas? Boleh? Cumanya kalau dalam subjektif, bila Alisa tak tulis kuasa 2 dikira sebagai salah tau. Okey. 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 Jadi cikgu nampak Alisa dah boleh faham dah untuk pendaraban ni. Jadi dekat sini kita buat 2 soalan. Yang ni A, yang ni untuk D. Jadi kita tengok, kita cek salah. Jadi tinggal B dengan C sahaja. Jadi cikgu buat boleh? Boleh? Kalau tak faham yang cikgu buat ni, Alisa bagi tahu kan. Okey, cikgu cek untuk soalan B, y tambah 2n dalam kurungan y tolak 2n. Y darab y kuasa 2. Y darab negatif 2n, negatif 2ny. Tambah 2ny tambah dengan tambah 2n darab negatif 2n. Positif 2 darab negatif 2 kita akan dapat negatif 4. N darab N kita dapat N kuasa 2. Okey. Y kuasa 2 negatif 2 tambah positif 2 dapat berapa? Kosong. Kosong. Maksudnya kita boleh terus pangkah. Kalau dia kosong kita boleh terus pangkah. Jadi dekat sini negatif 4N kuasa 2. Jadi B pun salah. Jadi automatik jawapan dia adalah C. Jelas? Jelas?
Alisa dapat C ke soalan ni nombor 2? Oh, ini tak buat. Tak tahu. Ni nanti salin tau semua ni kemas-kemas tau. Okey. Okey. Okey, jadi cikgu nak teruskan pula. Boleh? Boleh? Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 3. Ini rasa-rasa apa ni Alisa? Ni bab berapa? Hmm. Ini. Ah. Ini rasa Lupa? form 1 ni. Form 1. Okey. Kalau cikgu tengok, alamak, kejap. Okey, kalau ni Alisa pun boleh menulis tau kalau pakai ni tau, okey, tapi tak apalah, bagi cikgu je tulis. Okey. Okey. Jadi untuk isi kandungan dekat sini, cikgu pergi kepada isi kandungan. Untuk yang Alisa tengok pada transformasi, kecerunan, sukatan, graf fungsi, poligon, koordinat. Okey, betul. Dia form 1. Tapi bila kita tengok pada rumus, sekejap. Okey. Rumus dekat sini ni buku teks tau yang cikgu tunjuk ni. Yang kita tengah belajar ni adalah tentang teorem Pythagoras. Pernah dengar tak? Pernah? Okey. Teorem Pythagoras adalah satu teorem untuk mencari panjang sisi. Untuk mencari panjang sisi. Okey, jadi masing-masing boleh tengok masing-masing. Sorry. Okey, Alisa boleh tengok dekat depan. Okey, jadi soalan ni dia bercakap tentang perimeter. Apa maksud perimeter? Perimeter membawa maksud panjang semua sisi. Panjang semua sisi. Okey. Jadi perimeter untuk segitiga ni, Alisa tengok, okey kita dah ada sisi ni, maksudnya panjang untuk sisi ni adalah X. Jadi kita letak X dekat situ. Jelas? Jelas? Tambah panjang dekat sisi ni pula, kita nampak dekat belah bawah ni, dia letak Y. Jadi kita letak Y dekat situ. Jelas? Jelas? Okey, jadi untuk teorem Pythagoras ni yang kita kena cari. Sebab apa? Sebab kalau cikgu buat X tambah Y sahaja, dia tak jadi perimeter. Kita kena tambahkan pula dengan panjang ni. Okey. Jadi panjang ni dia ada formula dia. Fokus dekat sini. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi bila cikgu nak dapatkan nilai C yang belah panjang ni mesti duduk belah luar. C kuasa 2 sama dengan A. Yang tegak ni A. A kuasa 2 tambah B. B kuasa 2. Okey, sampai situ jelas? Jelas? Dia sama juga konsep dekat sini kalau kita panggil dia Z. Contoh panjang Z. Cikgu nak cari Z. Z kuasa 2 sama dengan yang tegak. Yang tegak dia X. X kuasa 2 tambah. Yang baring dia Y. Y kuasa 2. Jelas? Jelas? Okey, sekarang cikgu pindahkan kuasa 2 ke sebelah. Cikgu akan dapat punca kuasa 2. A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Boleh faham? Boleh? Sama juga dengan sini. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Kita akan dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Boleh faham? Boleh? Bermakna panjang yang ini adalah X tambah buka punca kuasa 2 X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Inilah dia punya perimeter. Ni. Susah tak? Susah. Boleh susah sikit. Tapi faham tak yang cikgu tunjuk ni? Faham? Teorem Pythagoras tu Alisa dah belajar dah? Masa Dah. form 1. Okey. Okey, cikgu bagi kita tengok kepada jawapan. Dekat sini kita dapat jawapan dia adalah B. Jelasan kenapa B boleh faham Boleh? Okey. Tapi nanti cikgu bagi recording Alisa study balik. Okey. Okey, boleh. Okey, baik. Okey, sekarang
Jadi yang inilah subjek yang paling susah nak diterangkan kepada pelajar. Okey. Jadi yang ini kita panggil dia sebutan algebra. Kita panggil dia sebutan algebra. Cikgu terang kat Alisa. Cikgu nak mengajar, cikgu akan terang satu-satu. Okey, sebutan algebra. Pernah dengar tak sebutan algebra ni? Pernah. Okey, bila kita nak guna sebutan algebra ni? Hmm. Ha. Hmm. Okey. Kita guna sebutan algebra adalah apabila bila kita tidak tahu nilai. Bila kita tidak tahu sesuatu nilai. Sesuatu nilai. Contoh, Alisa ada 2 orang kawan baik tak? Ada. Okey, apa nama dia seorang? Yang pertama. Afrina. Afrina. Okey, Afrina. Okey, yang kedua, apa nama kawan baik Alisa yang kedua? Natasha. Natasha. Okey. Kalau dapat markah matematik, mesti nak tahu markah Afrina dengan Natasha kan? Okey. Okey, contoh. Cikgu ada markah matematik. Markah matematik. Okey, masa tu Alisa, Afrina, Natasha, tiga-tiga dapat markah matematik. Tiga-tiga dapat kertas matematik. Okey. Cikgu Alisa tak tahu markah Afrina berapa. Betul tak? Betul. Boleh ke cikgu letak kosong? Boleh. Tak boleh lah. Mana boleh. Alisa, Afrina dah buat penat-penat. Alisa bagi dia kosong. Okey. Alisa tak tahu markah Afrina berapa dalam matematik. Selalu Afrina dapat berapa matematik? 60 lebih. 60. Kita panggil 60. Natasha selalu dapat berapa? 40. 40. Okey. Ni markah lepas kan? Okey. Kalau kita nak tanya markah matematik Afrina, sekarang ni Alisa tak tahu kan? Kita assume tak tahu kan? Okey. Kita boleh letak markah matematik untuk Afrina bila kita tak tahu. Tapi kita tahu dia ada nilai. Cuma kita tak tahu dia berapa. Boleh faham? Boleh. Jadi kita assume 60 dengan 40 ni kita tak tahu. 60 dengan 40 ni kita tak tahu. Okey. Jadi markah Afrina bila kita tak tahu, kita letak X. Kita gantikan dengan huruf. Boleh faham? Boleh. Okey. Ni in case Alisa tahu markah dia 60. Tapi in case Alisa tak tahu markah dia, Alisa jangan letak kosong. Jangan letak apa-apa huruf, apa-apa nombor pun. Jadi bila Alisa tak tahu, Alisa kena gantikan dia dengan huruf. Itu namanya sebutan algebra. Jelas? Jelas. Okey. Cikgu pergi pula kepada Natasha. Markah Natasha pun Alisa tak tahu. Sekarang ni, okey, 60 dengan 40 nilai dia sama tak? Tak. Tak. Jadi bila nilai dia tak sama, Alisa nak gantikan dengan huruf. Jangan pakai huruf X. Alisa kena pakai huruf lain. Jadi dekat sini kita ada X dan Y. Kenapa? Sebab markah Afrina dengan Natasha dua-dua lain. Jadi kita nak gantikan nilai yang kita tak tahu dengan huruf. Jadi untuk markah Afrina 60. Tetapi kita assume kita tak tahu, kita letak dia X. Okey, markah Natasha kita tak tahu juga. Kita tak boleh cakap markah dia sama, melainkan soalan bagi tahu. Okey, jadi markah dia lain. Jadi kita kena letak huruf yang lain juga. Jelas? Jelas. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan sebutan algebra. Kalau cikgu cakap jumlah markah matematik Afrina dengan Natasha. Kalau kita tahu nilai dia, kita letak 60 tambah 40, kita dapat 100. Sampai situ boleh faham? Boleh.
Tapi bila kita tak tahu markah Afrina dengan Natasha, jawapan dia adalah X tambah Y. Jelas? Jelas. Sebab apa? Sebab kita tak tahu Afrina berapa markah dia. Kita tak tahu Natasha berapa markah dia. Okey. Okey. Jadi apa-apa dalam matematik, bila kita tak tahu dia punya nilai, kita tak boleh assume dia punya nilai. Kita kena gantikan dengan huruf. Okey, jelas? Jelas. Okey, kalau cikgu tambah pula markah Alisa. Okey, markah Alisa berapa? 39. Okey, 39, cikgu terus letak 40. Okey, sekarang ni markah Alisa, kalau cikgu tahu nilai, cikgu boleh letak 60 tambah 40 tambah 40. Cikgu akan dapat 140. Jelas? Sekarang markah Alisa ni cikgu tak tahu nilai. Cumanya cikgu tahu markah Alisa dengan Natasha sama. Bila dia sama, kita boleh gantikan dengan huruf yang sama. Boleh faham? Boleh. Jadi bila cikgu nak dapatkan jumlah markah Afrina, Natasha dengan Alisa yang cikgu tak tahu pun nilai dia, cikgu buat apa? Cikgu buat Afrina tu X tambah Natasha tu Y tambah Alisa tu Y. Y dengan Y kalau tambah, boleh tambah tak Y dengan Y? Boleh. Boleh. Kita akan dapat X tambah 2Y. Jadi sekarang ni jumlah markah Afrina, Natasha dengan Alisa adalah X tambah 2Y. Boleh faham? Boleh. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan sebutan algebra. Kita tak tahu sesuatu nilai dan kita gantikan dengan huruf. Kita gantikan dengan huruf. Okey, jelas Jelas. Sebelum ni macam mana? Nampak dah sikit? Nampak. Okey. Jadi yang ni kena salin tau. Kena salin betul-betul. Tak sempat sekarang. Cikgu ada dengan Lisa setengah jam je lagi. Sejam dah berlalu. Okey. Cikgu terus kepada kita punya soalan. Cikgu terus kepada kita punya soalan. Okey. Jadi kita tengok. Umur Amanda ialah P. Kenapa dia letak P? Sebab dia tak tahu umur Amanda tu berapa. Boleh faham? Boleh. Jadi, cikgu terus tulis umur Amanda adalah P. Okey. Okey. Dan umur Sofia, kita ada umur untuk Sofia adalah 6 kali umur Amanda. Umur Amanda ni P. Jadi, umur Sofia dimension tentang 6 kali. 6 kali maksudnya 6 kali ganda. Maksudnya dekat sini, kalau umur Amanda P, kita kena darab dengan 6. Sebab apa? Sebab dia 6 kali ganda. Boleh faham? Boleh. Jadi, umur Sofia adalah 6P. Jelas? Jelas. Okey. Berapakah umur Sofia 8 tahun yang lalu? Okey. Sekarang ni umur Sofia 8 tahun lepas. 8 tahun lepas. Kita tak tahu umur Sofia ni berapa tahun. Jadi sekarang ni umur Sofia adalah 6P. Jadi dia nak tahu 8 tahun lepas. Jadi 6P tolak dengan 8. Boleh faham? Boleh. Jadi jawapan untuk soalan ni adalah B. 6P tolak 8. Jelas? Nampak? Macam dia dekat sini tak ada pengiraan tau. Dia kena faham soalan. Alisa kena set. Kan Alisa ada satu kerja. Kerja apa? Alisa kena cari nilai yang dia tak bagi. Nilai yang dia tak bagi, Alisa kena gantikan dengan huruf. Okey, jelas ke sampai sini soalan nombor 4? Boleh faham? Boleh.
Jadi inilah jawapan dia. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Kenapa tolak 8 tu Alisa? Sebab Sebab 8 tahun lepas. Okey, contoh. Cikgu cakap umur Sofia sekarang adalah 20 tahun. Ni in case cikgu tahu umur Sofia 20 tahun. Jadi, umur Sofia 8 tahun lepas cikgu nak tahu macam mana? Cikgu buat 20 tolak 8. Jadi, umur Sofia 8 tahun lepas adalah 12 tahun. Jelas? Jadi, kes kita sekarang adalah umur Sofia 6P. Jadi dekat sini kita tak boleh tolak sebab dia sebutan berbeza. Sebab tu cikgu ajar sebutan serupa dengan sebutan berbeza tadi. Jadi dekat sini 6P tolak dengan 8. Tak boleh nak selesaikan. Jadi dekat sini sampai sini sahaja jawapan dia. Okey. 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 Salin dulu mana-mana yang patut. Okey. Ada nak tanya cikgu soalan? Tak ada. Okey. Jadi cikgu teruskan kepada soalan seterusnya iaitu soalan nombor 5. Boleh? Boleh. Okey. Nanti kalau nak tuition ajak sekali Alisha dengan Natasha. Okey. Jadi kita pergi pula kepada soalan nombor 5. Alisha rasa soalan nombor 5 ni bercakap pasal apa? Heksagon sekata. Apa tu heksagon? Bentuk. Okey, bentuk. Pandai. Okey, yang ni Alisha boleh jawab yang ni? Boleh. Okey, ni jawapan dia apa? A. Okey, pandai. Okey, ni dia kenal je. Jadi tak ada pengiraan pun. Jadi tak ada masalah. 5A. Okey, jadi yang ni Alisha boleh jawab soalan nombor 6? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Jadi tengok dekat depan, cikgu akan buat sama-sama. Ini adalah bahagian bulatan. Bahagian bulatan. Cari luas bulatan tersebut. Okey, kita akan buat sama-sama. Okey, jadi Alisha tengok dekat sini. Alisha tengok dekat sini. Okey, yang pertama-tama sekali. Yang pertama-tama sekali bila kita baca soalan, kita kena keluarkan dia punya maklumat. Raja di bawah menunjukkan sebuah bulatan yang berpusat di O. Apa maksud pusat bulatan? Dia punya pusat tengah-tengah. Okey, pandai. Tengah-tengah. Tu yang cikgu nak dengar. Dia beri panjang PQ dengan MN ialah sama. Bila cikgu cakap panjang PQ dengan MN ni, cikgu buat besar lagi. Cikgu buat besar lagi. Cikgu buat bulatan ni besar lagi. Okey, jadi PQ dekat sini daripada sini pergi sini. MN sini pergi sini. Dia kata panjang dia sama. Boleh faham? Boleh. Panjang dia 16 cm. Jadi panjang sini ke sini adalah 16. Sama juga dekat bawah. Panjang sini ke sini pun 16. Jelas? Jelas. Okey. Kemudian panjang S pergi kepada T pula. Cikgu pergi kepada panjang S. Cikgu buat warna biru Panjang S pergi kepada T, cikgu buat dia dalam keadaan 12. Okey, jelas sampai sini? Jelas. Okey. Seterusnya dikata cari luas bulatan. Okey, cikgu nak tanya Alisha apa formula luas bulatan? Tak ingat. Okey, salin. Kalau kita bercakap tentang luas, formula dia adalah pi
darab J kuasa 2. Kalau cikgu cakap tentang perimeter untuk bulatan, formula dia adalah 2 darab pi darab J. Sekarang bila dia bercakap tentang luas, kita buat pi darab J kuasa 2. Okey, jelas? Jelas. Okey. J tu apa? J tu apa? Hmm. Ha. J. Alisa belajar bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Melayu. Okey. J adalah jejari. Pernah dengar tak jejari? Pernah. Okey, jejari ni panjang dari mana ke mana? Dari P ke Q. Dari P ke Q. Itu tak? Itu bukan jejari. Jejari adalah jarum. Jarum jam. Maksudnya daripada pusat pergi kepada dinding. Boleh faham? Boleh. Okey, kalau dekat sini cikgu buat yang warna hijau dekat situ dengan sini, sama tak nilai jejari dia? Tak. Nilai jejari adalah sama. Satu tempat tu sama. Boleh faham? Boleh. Okey, kalau Alisa tak nampak, cikgu keluarkan cikgu punya kompas. Cikgu keluarkan cikgu punya kompas. Okey, ni kompas cikgu. Okey, Alisa tengok dekat sini. Ni kompas. Okey, kalau cikgu buka cikgu punya jarum, maksudnya cikgu buka cikgu punya jejari. Jejari dekat sini cikgu set 5 cm. Bila cikgu set jejari dia 5 cm, cikgu pusingkan kompas cikgu, maksudnya semua tempat tu adalah 5 cm. Boleh nampak tak? Boleh. Itulah yang cikgu cakap kat Alisa. Semua ni adalah 5 cm. Sini 5 cm. Kalau cikgu gerakkan kat sini, dia 5 cm juga. Ini dikira sebagai 5 cm juga. Kalau cikgu terus gerakkan dia. Sekejap. Kalau cikgu gerakkan dia kat sini, dia berubah ke panjang dia? Tak. Kalau kat sini, dia berubah tak panjang dia? Tak. Sini berubah tak? Tak. Itulah yang cikgu cakap, jejari sentiasa sama panjang dia. Okey, menjawab. Okey, faham? Jejari tu panjang dia sama. Okey, faham. Okey, sekarang Alisa tengok dekat bahagian bulatan yang warna yang jarum yang cikgu nak buat warna hijau. Yang jarum yang warna hijau ni, panjang dia dekat sini sama dengan satu bulatan. Boleh faham? Nampak tak? Nampak. Panjang dia sentiasa sama. Okey. Jadi cikgu letak dia dekat sini. Okey, jelas ke kat situ? Jelas. Jadi yang warna hijau ni adalah dia punya jejari. Kenapa pentingnya jejari? Pentingnya jejari adalah bila kita dapat nilai jejari, kita boleh cari dia punya luas, kita boleh cari dia punya perimeter. Sebab tu cikgu terang dulu dia punya jejari. Okey. 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 Sekarang ni dia ada segitiga tu dekat situ. Mana segitiga dia? Alisa tengok. Cikgu keluarkan segitiga dia. Yang pertama, yang warna biru. Yang warna biru ni, dia punya O pergi kepada T. O pergi kepada T. Kemudian, yang warna warna hitam. Yang warna hitam, cikgu buat dia dekat belah bawah. Cikgu buat dia dekat belah bawah. Yang ini cikgu buat daripada T pergi kepada N. T pergi kepada N. Dan akhir
sekali cikgu keluarkan dia punya jejari. Okey, nampak ke sampai sini? Nampak. Okey. Jadi dekat sini nilai jejari dia. Cikgu nak cari nilai jejari dia tau. Cikgu nak cari nilai jejari dia. Tapi cikgu kena ada nilai O ke T. Kalau nilai O ke T, macam mana kita nak dapat? Macam mana kita nak dapat nilai O ke T, Alisa? Kalau panjang ni daripada S ke T 12, kita nak dapat O ke T macam mana? Kan Alisa bagi tahu O tu maksudnya tengah-tengah. Jadi kita nak buat apa dengan 12 tu? Darab. Salah. Tambah. S pergi kepada Alisa lag ke? Leh. Okey. Dah okey dah. Dah okey dah kot. Macam mana cikgu nak dapat O ke T? Tambah. Salah. Panjang dia 12 ni. Kita tak boleh nak, kalau tambah dia lagi panjang. Cikgu panjang S pergi kepada T 12. Jadi cikgu nak dapatkan separuh ni je. Cikgu nak dapatkan panjang ni je. Tolak. Bahagi. Bahagi 2. S ke T. Ni cikgu tunjuk Okey. Daripada S pergi kepada T. Ni S, ini T. Panjang keseluruhan dia 12. Cikgu tambah lagi satu titik tengah O. Kan Alisa bagi tahu O tu duduk tengah-tengah. Jadi bila kita nak dapatkan O ke T, kita kena bahagi 2. 12 bahagi 2 dapat berapa? 6. Okey, jadi dekat sini Alisa boleh nampak S ke O adalah 6 dan O ke T adalah 6. Menjawab ke? Menjawab ke? Tak menjawab. Tak faham. Okey, cikgu terang Okey. Sekarang ni cikgu nak cari jejari. Cikgu nak cari nilai jejari. Jejari ni yang warna hijau ni. Kat situ nampak? Nampak. Okey. Jadi untuk soalan ni kita baca balik daripada awal. Tengok tahu. Cikgu nak cari jejari, cikgu dapat keluar segitiga ni. Yang segitiga ni nampak? Nampak. Okey. Jadi cikgu dah ada diberi panjang PQ ke MN ialah 16. Okey, dekat bawah ni 16. Okey, sampai situ jelas? Jelas. Okey. Panjang S pergi kepada T adalah 12. Ini S. Ini T. Panjang keseluruhan dia 12. Okey, jelas? Jelas. Jadi sekarang yang kita nak daripada kita punya segitiga ni, tengok huruf cikgu keluarkan ni. Dia bukan S ke T. Kalau S pergi kepada T, cikgu boleh terus dapat. Panjang dia adalah 12 cm. Panjang dia adalah 12 cm. Tapi panjang keseluruhan tau. S pergi kepada T ni 12. Jadi sekarang ni Alisa bagi tahu O ni adalah center, adalah pusat. Maksudnya dia duduk tengah-tengah. Jadi bila cikgu nak dapatkan S ke O dengan O ke T, panjang S ke O adalah sama dengan panjang O ke T. Boleh faham? Boleh. Jadi bila panjang dia sama, 12 ni cikgu bahagi 2. Nampak ke? Nampak.
Jadi dekat sini barulah cikgu dapat panjang O ke T adalah 6 cm. Boleh faham? Boleh. Woo. Woo. Sorry. Okey. Okey, jelas ke Alisa? Jelas. Okey. Panjang T ke N. Cikgu nak dapatkan panjang T ke N. Ini T, ini N. Panjang keseluruhan dia 16. Ni 16 cm. Macam mana cikgu nak dapatkan daripada T ke N sahaja? 16 bagi 2. Ya, jadi dekat sini bila kita buat 16 bahagi 2, kita dapat 8. Sini pun kita dapat 8. Menjawab ke? Jelas ke? Jelas. Okey, maksudnya sini pun 8 cm. Okey, nampak dah? Nampak. Okey, sekarang cikgu nak soal Alisha. Macam mana nak cari jejari? Guna formula tu. Apa formula apa? Yang pi darab J kuasa 2. Bukan. Itu formula luas. Cikgu nak cari J ni. Tadi baru kita belajar. Ni formula apa ni? Kalau nak pakai nak cari J. Pythagoras. Lupa? Okey. Ni yang kita belajar tadi. Ni Alisa. Ni. Nampak? Okey. Jadi kalau panjang ni dapat 8. Panjang ni dapat 6. Rasa-rasa boleh tak cari C ni? Boleh. Okey. Sama dengan konsep dekat sini. Sini 6. Sini 8. Sini J. Macam mana nak cari J tu Alisa? 6 dengan 8. 6. Okey. Tambah. Okey. 6 tambah 8 sama dengan J kuasa 2 kan semua. Boleh faham? Boleh. Sebab apa? Sebab formula dia macam tu. Tengok Okey. Sekarang tengok dekat depan. Okey. Tadi kan kita dapat panjang ni adalah 6. Panjang ni adalah 8. Menjawab ke? Boleh. Okey, tengok. Ni adalah jejari kita. Jadi, bila kita nak jejari kita pakai formula ni. Jadi, C ni dia jadi J kuasa 2 sama dengan A. A ni dia 6. Jadi, 6 kuasa 2 tambah B. B ni kan dekat bawah. Dia jadi 8 kuasa 2. Nampak? Nampak. Okey, jadi dekat sini sama konsep dia macam tadi. Sebab tu cikgu dapat J kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Jelas? Jelas. Okey, jadi kita cari J dia sama-sama. Tekan kalkulator. Cikgu nak tengok Alisa tekan kalkulator. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 dapat berapa? 100. Dapat berapa? 100. Okey, 100. Okey, kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi apa? Punca. Ya, pandai. Okey, sekarang tekan punca 100 dapat berapa? 10. 10. Maksudnya jejari kita adalah 10 cm. Boleh faham? Boleh. Jadi kenapa kita cari jejari ni? Sebab kita nak masukkan dalam formula luas. Luas kita adalah pi darab J kuasa 2. Pi kita dekat sini dia suruh pakai
Soalan ni dia cakap pi kita adalah 3.142. 3.142 darab jari kita 10. Letak 10. Lepas tu kuasa 2 kan dia. Okey, cuba tekan dalam kalkulator sebiji macam dekat depan ni. Hmm, 314.2. Ha? Tak dengar. 314.2. 314.2. Jadi dekat sini kita dapat jawapan dia 314.2. Jawapan dia D. Menjawab ke? Boleh. Okey, bagus. Nampak dah? Matematik dia macam tu, Alisa. Dia berkait semuanya. Kita nak belajar luas tiba-tiba masuk teorem Pythagoras. Okey. Okey. Okey, kita ada 10 minit je lagi kelas kita. Kejap je dah nak habis dah masa. Baru soalan berapa kita jawab? Baru soalan 6. Okey, kita jawab pula. Okey, ni sektor minor lah jawapan dia, sektor minor Ni jawapan dia adalah ini adalah term bearing. Term bearing minor PQR nama dia term bearing minor Okey. Kita pergi kepada soalan nombor 8 ni maksudnya kon 8 ni kon. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 9 soalan yang terakhir, soalan nombor 9 okey. Okey. Titik koordinat ni apa, Alisa? Tanah kon saya. Alisa tahu ke cara nak baca titik koordinat? Yang guna kotak-kotak ke? Ya, betul. Tahu cara nak baca titik koordinat? Tahu? Okey. Cikgu buka cikgu punya koordinat, cikgu buka cikgu punya graf, cikgu nak tengok betul ke Alisa boleh baca koordinat. Okey, masing-masing pula. Alisa tengok dekat depan. Okey, ni 1, ni 2, ni 3, ini 4, ni 5. Cikgu buat sampai situ je. Ini X. Okey. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Okey, cikgu buat sampai situ je. Cikgu bagi kemas sikit Sorry. Sebab dekat sangat. Okey, ini Y, ni 1, cikgu salang 2 kotak 2, 3. Ini -1, ni -2, ini -3. Okey, ini kosong. Okey, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Okey, ini adalah X kita Okey, ni -1, ni -2, ni -3, ini -4, ni -5. Okey, sekarang cuba Alisa bagi tahu berapakah titik koordinat dekat tempat cikgu tunjuk tu. 2 dengan 2. Okey, pandai. Jadi titik koordinat dia 2,2. Jadi kalau titik koordinat ni kita pergi dulu. Okey, titik yang seterusnya cuba baca titik B. 3 -2. Salah. Kita baca X dulu. X dia apa? -2. Ya, kita baca X dulu. Jadi dekat sini -2 barulah kita baca dia punya Y. Lepas tu kita dapat titik koordinat dia -2,3. Jelas? Tu cara baca titik koordinat. Cara baca titik koordinat, kita tengok X dia dulu, baru kita tengok Y dia. Okey.
Okey. Habis dekat sini. Jelas Jelas. Okey, jadi kita pergi kepada koordinat titik tengah. Okey. Jadi cikgu nak soal Alisa satu benda. Cikgu nak soal Alisa satu benda. Cikgu buat satu garis lurus. Okey. Garis lurus adalah garis lurus A pergi kepada B. Okey. Lepas tu ada satu titik iaitu huruf C. Okey, panjang keseluruhan dia cikgu buat 10. Rasa-rasa panjang A ke C berapa? 5. Okey, pandai. Panjang C ke B berapa? 5. Okey, 5, pandai. Okey, jadi ini adalah cara kita membahagikan. Maksudnya daripada 10 ni kita bahagikan dengan 2. Boleh faham? Boleh. Okey, sekarang Alisa tengok dekat depan. Ini titik koordinat C, ini titik koordinat D. Cikgu nak Alisa bagi tahu cikgu apa koordinat dekat C. -4. Okey. -4. -2. Pandai. Okey, D. Apa koordinat dekat D? 5. 5, -2. -2. Pandai. Okey, konsep yang tadi. Ni, konsep yang ni. Cikgu nak dapatkan jarak daripada koordinat C pergi kepada D. Jadi sekarang bila cikgu nak cari jarak C pergi kepada D, cikgu kena buat dia punya X. Ni bukan tentang jarak tau. Kita tentang midpoint. Cara nak cari jarak dia adalah nombor besar nombor besar tambah nombor kecil. Pernah dengar tak pasal jarak? Pernah. Okey, cuba Alisa bagi tahu cikgu apa jarak C ke D. Berapa unit jarak C ke D? Kira kotak Ya, cuba kira kotak berapa? Ada 18. 18 kotak besarnya. Tak. Kira kotak dia macam ni, Alisa. Cikgu ajar Okey, kira kotak macam ni. Setiap satu ni dikira sebagai satu kotak. Okey, cuba kira balik. Tak nampak sorry. Ada 8. 8. Okey, kira sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Okey, ada 9, nampak? Okey, itu cara kira kotak. Kalau nak pakai formula adalah kalau dia baring, kalau dia mengufuk, kita tengok kepada dia punya nilai X. Nombor besar tolak nombor kecil. Nombor besar tolak nombor kecil. X dekat D, 5. X dekat C, -4. Mana satu nombor lagi besar? 5. 5.
tolak nombor kecil negatif 4. Cuba tekan kalkulator. 5 tolak 4 dapat berapa? Sembilan. Okey, kita dapat 9. Kan sama tadi macam Alisa kira kotak. 9 unit. Jelas ke cari jarak tu? Jelas. Okey, habis. Dia kalau cikgu nak ajar pasal koordinat, yang pertama cikgu kena pastikan Alisa tahu cara baca titik koordinat. Tadi Alisa baca Y dulu. Baca X dulu baru Y, okey? Okey. Okey, lepas tu cikgu nak ajar midpoint, titik tengah. Cikgu kena terangkan dekat Alisa yang antara dua koordinat dia ada jarak. Boleh faham? Boleh. Okey, ni jarak dia 9 unit. Sekarang ni yang cikgu nak ajar Alisa daripada soalan ni adalah daripada dua titik koordinat kita ada satu benda dia nama midpoint. Midpoint ni maksudnya koordinat bagi C. Koordinat tengah-tengah. Kalau kita ada koordinat A dan koordinat B, jadi dia ada koordinat tengah-tengah dia. Iaitu kita nak cari koordinat X, Y dia untuk C. Boleh faham? Boleh. Okey. Ada soalan ke setakat ni? Jelas? Jelas. Okey. Okey, jadi kita tengok kepada soalan 9. Cikgu keluarkan soalan 9. Cikgu nak bagi Alisa nampak ni M ialah titik tengah. Jadi Alisa boleh cakap M dia titik tengah. Macam C tadi. Okey. Kemudian kita ada titik H. Titik H. H ni adalah negatif 4, 9. Dan kita ada titik K. K adalah 6 negatif 3. Soalan last ni. Okey, Alisa, lag ke? Okey ke? Okey. Okey, sampai sini jelas? Jelas. Okey, kita ada satu titik H dekat sini dan kita ada titik K dekat sini. Titik H kita adalah negatif 4, 9 dan kita ada titik K 6, negatif 3. 6, negatif 3. Jadi dia ada satu jarak dekat situ. Boleh nampak? Boleh. Jadi sekarang ni dia ada satu titik M. Titik M ni lah yang kita nak kena cari. Berapa X dia, berapa Y dia. Boleh faham? Boleh. Okey, jadi titik M ni nak cari dia punya koordinat untuk titik M ni. H dia ada X, Y. K pun dia ada X, Y. Jadi kita cari X dulu. X dia, cara dia adalah ambil X dekat H. Negatif 4 tambah. Ambil X dekat K. 6. Lepas tu kita buat bahagi 2. Cuba Alisa tekan negatif 4 tambah 6 dapat berapa? 2. 2. Lepas tu bahagi 2 dapat berapa? 1. Maksudnya X dekat sini adalah 1. Menjawab. Jelas? Jelas. Okey, kita nak cari Y pula. Tengok Y. Y dekat sini, ambil memang formula dia. Y dekat sini 9 tambah Y dekat sini negatif 3. Okey, tekan 9 tambah tolak 3 dapat berapa? 6. 6. Lepas tu bahagi 2 dapat berapa? 3.
3. 3. Maksudnya Y kita adalah 3. Itu cara nak cari titik tengah dia. Boleh faham? Jadi jawapan dia adalah 1,3. Jawapan dia adalah A. Jelas? Jelas. Okey, jadi kita dah jawab 9 soalan. Banyak lagi soalan ada. 9 tu walaupun kita Alisar kata rasa-rasa 9, sebenarnya banyak dah kita study. Banyak dah kita study. Lepas tu cikgu cakap UASA ni dia merangkumi semua bab. Banyak dah ni kita study. Okey, jadi Alisa, kita dah pukul 3.30. Cikgu ada tetamu dah lepas ni. Alisa ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada. Okey. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk petang ni. Okey Alisa, maaf salah silap daripada cikgu. Selamat tengah hari dan selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okey, sama-sama.